Hari ni kita akan tengok sistem persamaan, iaitu topik daripada Ahmad Form 4. Okay, tapi hari ni kita akan fokuskan untuk 3 persamaan dalam 3 pemboleh ubah. Okay, 3 persamaan 3 pemboleh ubah ni maksud dia macam ni. Okay, cikgu tunjuk next slide. Okay, 3 persamaan 3 pemboleh ubah ni maksud dia, kalau kita tengok kat sini, kita ada 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Tu 3 persamaan. Lepas tu 3 pemboleh ubah tu kita tengok dia punya huruf. Huruf kita ada 1, 2, 3. Kita ada X, Y dengan Z. Kan 3 tu. So inilah maksud dia 3 persamaan 3 pemboleh ubah. Kita ada 3 persamaan 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia X, Y dengan Z. So untuk selesaikan sistem persamaan ni yang untuk 3 pemboleh ubah dan dalam 3 persamaan. 3 persamaan dalam 3 pemboleh ubah. Tu kita ada 2 kaedah. Kaedah yang pertamanya kaedah penghapusan. Kaedah yang keduanya kaedah penggantian. Okey. Tapi selalunya kebiasaannya cikgu lebih suka guna kaedah penghapusan. Boleh nak guna kaedah penggantian, tapi penggantian ni dia lebih complicated sikit. Sebab kadang-kadang tu dia akan melibatkan dengan pecahan dan persamaan yang lebih panjang. So, cikgu lebih prefer guna penghapusan. Hari ni kita akan fokus kepada kaedah penghapusan je lah. Penggantian tu cikgu tak akan fokus. Okay? Untuk penghapusan ni dia macam ni. Okay? Mula-mula kat sini kan kita ada 3 persamaan dan 3 pemboleh ubah. Okay? 3 persamaan, lepas tu 3 pemboleh ubah. Lepas tu, step yang kedua, apa yang kita perlu buat adalah kita cari 2 persamaan dan 2 pemboleh ubah. Maksud dia, cikgu akan gunakan persamaan 1 dengan persamaan 2. Okay, persamaan 1 dengan persamaan 2. Cikgu akan hapuskan salah satu pemboleh ubah dia. Contohlah, kat sini cikgu akan hapuskan X. Kan tadi kan kita ada 3. Kita ada X, Y, Z. Cikgu dah hapus X, cikgu dah buang X. So kat sini, kita akan tinggal Y dengan Z sahaja. Kan tinggal 2 pemboleh ubah je tu kan. Lepas tu, cikgu akan guna 2 dengan 3 pula. 2 dengan 3, cikgu akan hapuskan yang sama. Cikgu akan hapuskan X juga. Cikgu tak akan hapuskan benda lain. Sebab cikgu nak dapatkan persamaan kat sini, persamaan yang kat sini cikgu nak persamaan dia sama dengan persamaan kat atas. Okay, so kat sini pun cikgu akan hapuskan X. Cikgu guna persamaan 2 dengan persamaan 3, cikgu akan hapuskan X. So tinggallah pemboleh ubah Y dengan Z. Okay, yang ni kan ni kan persamaan baru. Kita dapat persamaan baru. So kita namakanlah persamaan baru. Tadi kan 3. Persamaan baru ni kita akan namakan 4. Yang ni kita akan namakan 5. Okay, so kalau korang tengok kat sini, kita ada 2 persamaan. Persamaan 4 dengan 5. 2 persamaan, 3 pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah, sorry. 2 pemboleh ubah. Nampak Kita singkirkan satu per satu. Mula-mula tadi kita ada 3 persamaan, 3 pemboleh ubah. Lepas tu kita singkirkan salah satu. Kita singkirkan salah satu, kita akan dapat 2 persamaan, 2 pemboleh ubah. Lepas tu, step yang seterusnya sama juga. Kita akan singkirkan salah satu lagi. Menggunakan 2 persamaan ni, 2 persamaan baru yang kita dapat ni, kita akan singkirkan lagi satu. Kita guna 2 persamaan ni, kita akan singkirkan lagi satu. Contohlah kita singkirkan Y. Contoh kita singkirkan Y sekejap. Kita singkirkan Y. Singkirkan Y. Lepas tu nanti kat sini kita akan dapat Z je lah. So kita akan dapat terus nilai Z kat situ. Okay, terus dapat nilai Z kat situ. Lepas tu kita reverse balik. Kita reverse balik, dah dapat nilai Z. Kita masukkan nilai Z tadi tu dekat salah satu persamaan kat sini. Kan kita ada 4 dengan 5. So korang pilihlah satu, sama ada 4 ataupun 5. Kita gantikan nilai Z dalam situ, kita akan dapat nilai Y. Lepas tu reverse lagi sekali. Kan tadi kan kita dah dapat Y dengan Z. Kita gantilah tempat kat sini, salah satu persamaan kat sini, tempat Y dengan Z tu dengan nilai yang kita dapat tadi, yang from previous tu. Kan kat sini kan kita dapat Y dengan Z. Kita dapat nilai Y dengan Z. So kita ganti kat sini. So nanti kita akan dapat nilai untuk X. So kita dapatlah semua nilai-nilai yang dia minta. Okay. So
untuk bagi korang lagi faham, kita akan selesaikan yang ni lah. Tapi sebelum tu kejap, cikgu nak padam sekejap. Okay. Okay. Okay, sekarang ni kita buat step yang pertama dulu. Step yang pertama ni kita singkirkan satu pemboleh ubah. Singkir satu pemboleh ubah. Nanti kita akan dapat dua persamaan. Dua pemboleh ubah. Okay, ni step yang pertama. So, tadi kita akan guna persamaan 1 dengan persamaan 2 dulu. Okay, persamaan 1 dengan persamaan 2 dulu. So, kita keluarkan persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Lepas tu, X tambah dengan 2Y tambah dengan 4Z sama dengan 13. Okay, ni persamaan 1. Yang ni persamaan 2. Okay, kalau korang nak singkirkan salah satu pemboleh ubah sini, jangan terus menonong je, terus singkirkan yang mana-mana. Kita tengok dulu. Kita tengok dekat ketiga-tiga persamaan ni. Okay, ketiga-tiga persamaan ni kita tengok yang memang nilai tu memang dah sama. Contoh kalau cikgu tengok dekat Z. Z untuk persamaan 1, 1 je, 1Z. Untuk persamaan 2, 4Z. Untuk persamaan 3, 8Z. So, kita skip yang tu, kita cari yang lain. Cuba tengok yang X. X untuk persamaan 1, 1. Persamaan 2, 1. Persamaan 3 pun 1. Semua nilai untuk ketiga-tiga persamaan tu dia semua sama. So, bila sama, dia jadi lebih mudah untuk kita singkirkan dia. Boleh je nak singkirkan Y ataupun Z. Tapi jalan kerja tu jadi lebih panjang lah. Dia akan jadi lebih panjang lah. Dia kena guna detour yang jauh sikit. Okay. So sekarang ni kita pilih X. So kat sini kita akan singkirkan X. So sekarang ni untuk guna kaedah penghapusan ni dia macam ni. Sekejap cikgu buat dulu garisan kat bawah sini. Lepas tu okay. Lepas tu cikgu buat kolom. Kolom ni korang tak perlu buat. Cikgu buat ni sebab cikgu nak bagi korang nampak je. Cikgu buat kolom. Cikgu asingkan untuk X, untuk Y dengan Z. Dan juga untuk nombor ni lah kat belakang ni. Kita asingkan dia. So untuk guna kaedah penghapusan ni, perkara first kali kita kena check dulu atas bawah tu dia sama tak. Kan kalau macam kolom yang pertama ni atas bawah dia X. Kolom kedua ni Y dengan Y. Sini Z dengan Z, 5 dengan 3, nombor dengan nombor. So tak ada masalah dah lah kat situ. Kalau dia tak sama, korang kena susun dia balik. So yang ni dia dah sama, tak perlu susun. Lepas tu kita tengok dekat kolom yang kita nak hapuskan tu. Kolom yang kita nak hapuskan, sekarang ni kita nak hapuskan X. Kita nak hapuskan yang X. Ni kan kita nak hapuskan. Allah. Kita nak hapuskan X. Okay. Lepas tu cuba korang tengok kat situ. Hapus ni maksud dia kita nak hilangkan dia. Kita nak hilangkan dia. Maksud dia kita kat sini, kita kena tentukan sendiri. Sama ada kita nak guna operasi tolak ataupun tambah. Tengok cikgu keluarkan. X dengan X. Dua-dua ni positif kan? Positif X dengan positif X. Positif X dengan positif X. So kalau kita nak singkirkan dia, nak hapus ni, maksud dia kosong lah. Dia akan jadikan kosong. Okay. Sekejap, cikgu buat dulu. Contohlah kat sini, positif X dengan positif X, cikgu guna operasi tambah kat tengah-tengah ni. Cikgu guna operasi tambah. Cikgu guna operasi tambah untuk X dengan X. So kalau cikgu guna operasi tambah, nanti cikgu akan dapat 2X. Tak bolehlah, kita nak singkirkan dia, kita nak jadikan dia kosong. So tak bolehlah guna operasi tambah. So kalau kat sini, kat atas ni cikgu guna operasi tolak. Kat atas ni cikgu guna tolak. Tolak. So X tolak dengan X dapatlah kosong. Itu maksud kaedah penghapusan tu. Okay. Kita hapuskan jadikan dia sama dengan kosong lah. Ataupun untuk yang ni,
korang boleh hafal macam ni. Ini untuk operasi untuk operasi hapus. So ni adalah operasi yang kita akan gunakan berdasarkan positif dengan negatif dia. Okay? Macam tu. So it is either korang boleh hafal yang ni, okay, korang boleh hafal yang ni ataupun korang try and error je lah. Masuk je lah dalam kalkulator. Mula-mula cuba dulu dengan negatif. Kalau dapat kosong, maksud dia kita akan guna operasi tolak lah. Kalau korang guna, lepas tu cuba pula dengan tambah. Kalau korang guna tambah, dapat satu nilai yang baru. Maksud dia, tak bolehlah guna operasi tambah. Dia kena sama dengan kosong. So korang kena try and error. Okay? Kalau korang malas hafal. Sebab kalau macam cikgu tak suka hafal. Cikgu lebih suka faham. Sebab bila kita faham konsep ni, in case lah kita lupa, kita boleh terbitkan kita punya formula sendirilah. Kita boleh try and error. Okay? Cikgu memang tak suka menghafal. So, tapi kalau korang jenis yang memang boleh hafal je lah. Okay? Better macam tu. Dia kalau hafal ni dia laju sikit. Okay. Tadi kita dah try untuk dapatkan kosong dekat X ni, dekat sinilah kita nak hapuskan X ni, kita kena guna operasi tolak. So kat tengah-tengah sini kita letaklah operasi tolak. So dekat kolom lain pun kena guna operasi tolak. Letak je lah semua ni tolak. Okay. Lepas tu, kita settlekan macam biasa. Kita settlekan yang macam tambah tolak lazim yang kita belajar masa sekolah rendah. So kat sini, positif Y tolak dengan positif 2. So kita akan dapat negatif Y. Lepas tu kat sini, positif Z tolak dengan positif 4Z. Kita akan dapat negatif 3Z. Masa korang nak tambah ataupun tolak tu, pastikan korang ambil positif ataupun negatif kat depan dia ni. Korang kena ambil kira positif dengan negatif tu. Sebab kalau korang abaikan benda tu, ada error lah kat situ. Positif negatif korang mungkin akan salah dan nilai korang pun mungkin akan salah. So kena alert lah dengan positif dengan negatif depan dia ni. Yang ni, dia akan jadi positif Z tolak dengan positif 4Z. Okay. Lepas tu sama dengan 5 tolak dengan 13. 5 tolak dengan 13, 7. Negatif 8. Negatif 8. Okay. Kan tadi kan kita guna persamaan 1 dengan persamaan 2. Okay. Kita singkirkan persamaan X. So sekarang ni kita tinggal, kejap ni Z. Kita tinggal dua pemboleh ubah je. Y dengan Z. Nampak? Kita singkirkan satu pemboleh ubah, kita tinggal dengan dua pemboleh ubah sahaja. So yang ni kita akan namakan dia persamaan yang keempat. Okay, lepas tu kita guna persamaan 2 dengan 3 pula. Step dia sama je. Persamaan 2 dengan 3, X tambah dengan 2Y tambah dengan 4Z sama dengan 13. Ini persamaan 2. X tolak dengan 3Y tambah 8Z sama dengan 11. Okey, sama juga. Kita terus buat garisan kat bawah ni. Garisan yang bentuk lazim. Oh, kejap. Yang ni persamaan yang ketiga. Okey, persamaan yang ketiga. So, yang ni sama juga. Kita tadi kan kat atas ni kan kita singkirkan X. Kita hapuskan X. So, untuk yang kedua ni pun kita kena singkirkan X jugalah. Sebab supaya nanti kita dapat pemboleh ubah yang sama dengan persamaan yang keempat ni. Okay. So kat sini, kita akan singkirkan X. X kat sini positif dengan positif. Positif dengan positif, kita akan guna operasi tolak. So gunalah operasi tolak kat sini. Ya. Sini kita guna tolak. So yang kolom lain pun kena guna tolak. So kita tolak je macam biasa. Dia mudah je sebenarnya ni, kaedah penghapusan ni. 2, tengok kalau korang tak ambil kira positif negatif kat depan kat sini, mesti korang akan jawab kat sini, korang akan dapat negatif Y. Sedangkan nilai sebenar dia adalah positif 5Y. Sebabnya kat sini dia bukan 2Y tolak dengan 3Y. Dia positif 2Y tolak dengan negatif 3Y. Okay, korang kena hati-hati kat situ. Positif negatif tu korang kena hati-hati. So kat sini kita akan dapat 5Y. 4Z tolak dengan 8Z, kita dapat negatif 4Z. 13 tolak dengan 11, kita dapat 2. So ini persamaan baru. Persamaan baru kita namakan nombor barulah. Persamaan 5. Tadi 4, seterusnya 5 lah pula. Okay. So kita dah dapat persamaan 4 dengan persamaan 5. So kita akan guna persamaan 4 dengan persamaan 5 pula. Sekejap Okay, settle untuk step
Ini kita dah settlekan untuk step yang pertama. Allah. Lepas tu kita akan pergi ke next step pula. Okay. Step yang pertama sini nampak tak? Persamaan 4, kita dapat 2 pemboleh ubah. Persamaan 5 pun kita dapat 2 pemboleh ubah. Dekat step pertama ni kita dapat 2 persamaan baru. 2 persamaan baru which is, kejap. Kita dapat yang ni dengan yang ni. 2 persamaan baru dengan 2 pemboleh ubah dan pemboleh ubah tu sama, Y dengan Z. Okay, step kedua pula. Step kedua, kita singkir lagi satu pemboleh ubah. Singkir satu pemboleh ubah. Persamaan 4 dengan persamaan 5. Nanti kita akan dapat satu pemboleh ubah ataupun nilai sebenar lah. Nilai untuk salah satu pemboleh ubah. Ni step yang kedua. Step kedua, kita singkirkan lagi satu pemboleh ubah menggunakan persamaan baru yang kita dapat tadi tu, 4 dengan 5, untuk dapat satu pemboleh ubah ataupun nilai salah satu pemboleh ubah. So, kita guna persamaan baru, persamaan 4 dengan 5. Persamaan 4 negatif Y. Negatif Y, negatif 3Z, negatif 8. Ni persamaan 4. Lepas tu 5Y tolak dengan 4Z sama dengan 2. Dan ni persamaan 5. Okay, lepas tu kat sini samalah, kita akan singkirkan lagi satu pemboleh ubah. Okay. Kita akan singkirkan lagi satu pemboleh ubah. Okay, kalau korang perhatikan kat sini, kalau kita tengok dekat Y nilai atas bawah dia tak sama. Nampak tak? Atas tu 1, bawah tu 5. So kita tak boleh nak hapuskan dia. Tak boleh nak hapuskan dia direct. Okay. Lepas tu kita tengok yang Z pula. Yang Z pun tak sama. 3Z dengan 4Z. So tak boleh juga. So kat sini kalau tak sama macam ni, kita akan samakan salah satu. So korang kena pilih lah sama ada korang nak pilih Y ataupun Z. Okay. Kalau cikgu akan pilih Y. Sebab kalau cikgu pilih Z, cikgu kena darab 2 kali. Atas cikgu kena darab, bawah pun cikgu kena darab. Sebab cikgu nak samakan dia ni. 3 dengan 4 tu dia tak ada dalam sifar yang sama. Okay, dia tak ada dalam sifar yang sama. So kalau cikgu pilih Z, nak hapuskan Z, nanti persamaan atas ni cikgu kena darab dengan 4. Persamaan bawah ni cikgu kena darab dengan 3. So dia jadi lebih panjang, lebih panjang lah dia punya jalan kerja. So kalau cikgu pilih yang dekat Y, cikgu nak hapuskan Y, nanti cikgu perlu darab kat atas je. Sebab cikgu nak samakan dengan nilai bawah ni. Kat bawah kan 5. So kalau 5, ni kan 1. 1 nak jadikan 5, cikgu kena darab dengan 5 lah. So maksud dia, seluruh persamaan 4 ni, kalau 1 cikgu darab dengan 5, yang lain pun cikgu kena darab dengan 5. Macam tu. Sebab kita nak samakan nilai dekat pemboleh ubah tu. Sebab kalau dia tak sama, nanti kita tolak ataupun tambah, dia tak akan jadi sama dengan kosong. Kan kalau hapuskan, kita kena jadikan dia sama dengan kosong. Nak jadikan sama dengan kosong tu, nilai kena sama dulu. Kalau 4 dengan 3. Contohnya kalau 4 dengan 3, korang tolak dia. Mana ada dapat kosong? Kan kita dapat 1. So kita kena sama 4 dengan 4, barulah kita dapat kosong. Okay? So kat sini, darab dulu persamaan 4 ni. Negatif, so cikgu tulis persamaan baru. Negatif 5Y tolak dengan 3 darab 5, 15. Negatif 8 darab 5, negatif 40. Betul ke? Lepas tu 5. Okay, yang bawah ni kan kita tak ada buat apa-apa. Untuk persamaan 5 ni kita tak ada buat apa-apa. So kita salin je lah balik macam biasa. Kita tak ubah pun dia. Sama dengan 2. Okay, lepas tu barulah kita boleh hapuskan. Sebab salah satu nilai pun boleh ubah kat sini dah sama dah.
Ini persamaan 5. Okay. So hapuskan je lah. Okay, korang tengok dekat Y. Dekat Y tadi dia sama. Kita samakan dekat Y, nilai atas bawah dia sama. Okay, lepas tu tengok. Kat sini dia negatif dengan positif. Faham? Dia negatif dengan positif. Sini positif. Kalau dia tak ada cakap apa-apa, maksudnya dia positif lah. Dekat 5Y ni dia positif. Okay, sekarang ni kita dah tahu, kita nak hapuskan Y kat depan tu, kita kena guna operasi tambah. So kat sini, negatif 15Z tambah dengan negatif 4. Negatif 15 dengan negatif 4, jadi negatif 19Z sama dengan negatif 40 tambah dengan 2, negatif 38. So nak dapatkan Z, negatif 38 bahagi dengan negatif 19, Z sama dengan 2. Okay. Sekejap, cuba kira balik, betul ke tak? Okay, Z sama dengan 2. So settle, kita dah dapat nilai untuk Z. So sekarang ni, next stepnya, kan kita dah ada dapat satu per satu nilai untuk Z. Okay, yang ni, step yang ketiga macam cikgu cakap tadi, kita reverse balik. Kan kita dapat nilai Z. Nilai Z kita akan gantikan, kita reverse, kita akan gantikan sama ada ke dalam persamaan 4 ataupun persamaan 5 untuk dapatkan nilai Y. Okay, cikgu tunjuk dulu. Sekarang ni kita ada dua persamaan. Okay, kalau kita reverse balik, kita ada dua persamaan, 4 ataupun 5. So pilihlah mana-mana persamaan korang nak, sama ada 4 ataupun 5. So cikgu nak pilih persamaan yang keempat lah. Negatif Y tolak dengan 3Z sama dengan negatif 8. So tadi kan kita dah dapat Z sama dengan 2. So kita gantilah tempat Z kat sini. Z kat sini ni kita gantikan dengan yang kita dapat tadi. Yang ni, Z sama dengan 2. So bila kita ganti, dia akan jadi negatif Y, negatif 3 darab dengan 2. Okay, kalau ganti pastikan masukkan dalam kurungan sama dengan negatif 8. So kita pemudahkan macam biasa. Yang ni dah jadi negatif 6 sama dengan negatif 8. So Y sama dengan 6 bawa pergi sebelah jadi tambah negatif 2. So Y sama dengan 2 lah. Y sama dengan 2. Negatif dengan negatif ni kita boleh potong. Okay, depan dengan belakang ada. Lepas tu, dah dapat Y sama dengan 2, kita reverse lagi. Pergi ke depan. Reverse ke depan. Tadi kita dapat nilai Z. So kita gantikan Z. So ni kita dapat nilai Y dengan Z. So kita akan gantikan nilai Y dengan Z untuk dapatkan nilai X. Yang ni untuk dapatkan nilai Y. Okay. So kat sini, cikgu kena buat garisan, takut nanti berbelit-belit. Okay, sekarang ni kita reverse lagi pergi depan, kita ada 3 pilihan. Persamaan 1, persamaan 2 dengan persamaan 3. So cikgu akan pilih persamaan 1 je lah. Cikgu ambil persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 5. So tadi kita dapat Z sama dengan 2, Y sama dengan 2. So kita perlu gantikan je lah. Ganti tempat Y kat sini. Sekejap. Y kita gantikan dengan 2 sebab Y sama dengan 2 kan. Lepas tu Z kita gantikan dengan 2 juga sebab Z sama dengan 2. Ya, Z sama dengan 2, Y sama dengan 2. Sama dengan 5. So kita pemudahkan macam biasa. X tambah dengan 4 sama dengan 5. So X sama dengan 1. So kita dapatlah ketiga-tiga jawapan dia. Kita dapat X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Z sama dengan 2. Macam tu sahaja. Yang pentingnya korang follow step by step. Okay, kita hapuskan step by step. Lepas tu kita reverse baru kita gantikan dia. Okay.